Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita tajuk jelek wang. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar tentang macam mana kita nak menguruskan wang yang kita ada, sama ada untuk keperluan ataupun kehendak, dan juga untuk simpanan dan pelaburan. Okey, kalau kamu rujuk buku teks kamu, dia menceritakan 3 keperluan asas manusia. Apa benda keperluan ni? Keperluan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk terus hidup. Yang pertama sekali, kamu tengok makanan. Makanan dan minuman ni adalah sesuatu yang penting untuk teruskan hidup. Tak ada makanan, kita akan mati. Jadi dia adalah keperluan kita. Begitu juga dengan pakaian. Pakaian ni adalah keperluan asas. Orang duduk dalam hutan pun dia akan tak ada pakaian pun dia akan ambil daun-daun apa semua untuk menutup aurat dia. Jadi kita dalam rumah pun, walaupun kita seorang-seorang, tetap kita memerlukan pakaian. Dan seterusnya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal juga adalah keperluan untuk kita teruskan hidup. Takkan nak duduk tengah padang kan? Jadi kita perlukan tempat tinggal untuk perlindungan. Itu adalah keperluan kita. Kamu tengok keperluan kamu ni, tiga-tiga ni mesti kamu ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak teruskan hidup? Okey, itu adalah keperluan. Kemudian kehendak. Kehendak ni pula, kehendak menjadikan hidup lebih kualiti dan selesa. Okey, kehendak ni, untuk kamu capai kehendak ni, kamu perlu menabung. Okey, itu beza antara kehendak dan keperluan. Keperluan memang kamu kena gunakan duit kamu tu. Kalau ada duit, memang kena beli makanan, kena beli beras, kena beli lauk. Tapi kalau kehendak ni, dia kalau tak ada pun tak apa, tapi untuk kamu dapatkannya, kamu perlu menabung. Sebagai contoh, yang pertama ni apa ni? Okey, dia menyambung pelajaran. Menyambung pelajaran ni, kamu perlu menabung. Okey, dia kehendak kita. Kalau kamu nak sambung belajar, mesti kamu menabung. Ada duit, menabung. Okey, yang kedua adalah apa tu? Jam tangan dan gadget. Ini juga kalau kamu ada duit, kamu kalau boleh jangan membazirkan duit membelinya. Kamu perlukan menabung. Ada target, apa aku nak, kenapa aku nak benda tu. Contohnya sekarang ni kita ada PDPR. Okey, kamu memerlukan gadget. Okey, jadi dia ada pilihan. Okey, kamu nak beli apa? iPhone, ataupun beli tab saja, ataupun beli telefon bimbit. Jadi di situ kita boleh tengok apa dia keperluan kita. Jangan memenuhi kehendak kita yang aku nak beli iPhone lah. Sedangkan benda tu tak perlu pun. Dia hanya untuk jadikan kita rasa lebih selesa saja. Sebenarnya kita tak perlukan pun. Okey, seterusnya permainan. Okey, permainan ni pun adalah kehendak untuk jadikan kehidupan kita lebih selesa, seronok kan. Kita nak jadikan hidup kita ni seronok je sebenarnya. Jadi kalau kamu nak apa-apa, kamu menabung lah. Okey, sebagai contoh, kamu nak ni kasut roda, menabung. Ada duit, simpan. Jangan duduk membazir saja. Jadi bila membazir, macam mana kita nak menabung untuk membeli kehendak kita? Okey, dan seterusnya adalah aiskrim dan coklat. Ni bagi contoh. Kalau kamu nak makan, jangan makan hari-hari. Jadi perlu menabung. Ada duit tu, simpan. Baik, itu adalah kehendak. Kemudian duit je yang kamu ada juga tu, kita boleh menyimpan dan melabur wang. Okey, tengok dialog ni. Dia kata kat ibu dia tengok dekat TV ada pelan simpanan untuk pendidikan anak-anak. Okey, dia kata, ibu, kita perlu menyimpan wang. Ibu dia kata, ya, wang itu berguna untuk melanjutkan pelajaran. Ayah dia kata, hidup kita akan lebih selesa pada masa hadapan. Okey, kita perlu menyimpan wang. Kamu pun perlu menyimpan wang. Untuk apa? Pertama sekali tadilah untuk memenuhi kehendak kita, melanjutkan pelajaran. Kalau kamu nak melanjutkan pelajaran, bagi memastikan kehidupan kita lebih selesa. Ada banyak cara untuk menyimpan wang. Kamu boleh menyimpan secara asasnya di rumah kamu. Di mana? Dalam tabung. Simpan duit dalam tabung.
Okey, dalam tabung ni jangan pula kamu simpan kat atas, kamu ambil kat bawah. Simpan dengan penuh disiplin. Okey, dah simpan dalam tabung, kita akan masukkan ke dalam, pertama sekali dalam bank. Okey, kerana bila kita simpan dalam bank, bank akan memberi faedah ataupun dividen kepada kita. Okey, bagi dividen. Dia, bank ni bila dia dapat duit kita, dia akan laburkan duit kita dan dapat keuntungan, dia akan bagi dekat simpanan kita. Dia akan tambah dekat simpanan kita. Kamu juga boleh simpan dekat SSPN. Okey, pernah dengar tak SSPN I+? Okey, dia adalah simpanan untuk pendidikan kamu pada masa akan datang. Okey, kamu juga boleh disimpan di ASB, Amanah Saham Bumi Putera. Okey, untuk memastikan duit kamu itu selamat dan juga akan bertambah. Dia akan bukan setakat, kalau ASB ni bukan setakat dia simpan duit kamu, tetapi dia laburkan duit kamu untuk memberikan keuntungan kepada kamu. Okey, bagaimana kamu menggunakan wang simpanan? Macam mana? Tengok durian ni, cakap durian Musang King ni. Okey, dia tanya bagaimana kamu menggunakan wang simpanan. Okey, jangan semua duit kita ni kita nak gunakan untuk memenuhi kehendak yang tak penting. Sebagai contoh, coklat dan aiskrim. Tak payahlah, kan? Jarang-jarang boleh lah makan. Okey, simpan, yang penting sekali adalah untuk ni, menyambung pelajaran. Macam yang kawan kamu ni cakap ni. Ni dia kata kita perlu simpan wang untuk pendidikan. Sebab pendidikan ni sangat penting. Okey, selain tu, duit yang kita ada, selain daripada untuk kita simpan, kita juga boleh gunakan untuk menderma kepada mangsa banjir, menderma kepada anak yatim, menderma kepada orang miskin. Musim-musim sekarang ni, musim Covid, kan, kita tahu ramai orang susah. Termasuk diri kita sendiri pun kita rasa susah. Kalau kita rasa susah, orang lain lagi susah. Jadi kalau apa salahnya kita bagi sumbangan kepada orang. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tengok ni, ini selalu kita buat kat sekolah, kan. Kalau ada kawan-kawan kita ditimpa kesusahan, mak ayah dia meninggal ke, kita bagi sumbangan. Okey, cikgu selalu, kan, ada tabung datang ke kelas, kan, untuk bagi kepada kawan-kawan kita yang memerlukan. Tengok ni, derma kepada mangsa banjir. Okey, ambillah pakaian. Pakaian ni adalah keperluan, kan. Jadi dia gunakan, dia ada pakaian. Jangan bagi pakaian tak elok. Bagilah pakaian yang masih elok. Yang paling elok kita nak derma kepada orang ni adalah benda yang kita sayang. Pakaian yang kita sayang, kita derma. Janganlah pakaian buruk dah kita tak nak pakai dah baru nak bagi kat orang. Jadi kalaulah orang bagi kita dalam kesusahan, orang bagi pakaian yang tak elok dah kat kita, mestilah kita terasa, kan. Jadi bila nak sedekah kat orang, nak derma kepada orang, bagilah yang elok-elok. Bagi duit, bagi pakaian, bagi makanan. Okey, baik. Itu adalah cara untuk kita bagaimana kita nak menguruskan wang. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama sekali tadi, wang kita ni, pertama sekali kita utamakan keperluan. Kalau ada bertembung, duit ni aku nak buat beli makanan ke, aku nak buat beli gadget, fikir, makanan ni keperluan. Kalau tak ada, aku macam mana aku nak teruskan hidup, kan. Jadi kita mesti utamakan keperluan. Kalau untuk kehendak ni, kita perlu menabung. Okey, jangan membazir duit. Ada duit, simpan untuk masa depan. Okey, jangan semuanya simpan. Sebahagiannya kita dermakan kepada masa banjir ke, orang susah ke, orang miskin ke, anak yatim ke, dan sebagainya. Okey, cikgu rasa setakat tu dulu. Okey, sekian, terima kasih.